Salam sejahtera dan selamat menonton. Saya Isa Zali akan menunjukkan anda cara-cara dan serta arto kerja untuk membuat grid warna dalam laman color di DaVinci Resolve. Mari kita mulakan. Selepas saja kita download file color page video.dra, kita harus restore project archive ni ke dalam Resolve. Jadi kita akan bukakan DaVinci Resolve dan di dalam DaVinci Resolve kita perlu klik kanan atau right click dan restore project archive dan pilih file yang kita download tadi dan klik open. Sebaik saja kita open, kita harus double click atau klik 2 kali dan DaVinci akan membuka kepada semua klip-klip tadi dalam edit page. Jadi ini untuk menentukan setiap klip yang kita bawa masuk ada di dalam edit page. Jadi selepas kita periksa semua klip yang kita perlukan dalam color, kita hanya perlukan tukar ke laman color dengan klik color page. Bila kita melihat color page untuk kali pertama, kita mungkin akan rasa keliru sebab banyak sangat benda dalam color page ini. Sebenarnya setiap kotak ataupun kawasan yang ada di dalam color page ni ada fungsi masing-masing. Jadi kita tak perlu risau untuk menggunakan setiap bahagian dalam color page ini. Jadi sebagai pengenalan color page, kita lihat sebelah kiri ni kita ada Stills Gallery di mana kita akan simpankan setiap warna-warna yang kita akan grade nanti. Kita ada LUTs, tak perlu risau untuk kita ada media pool. Nah, media pool ni serupa di dalam edit page di mana semua media-media kita yang kita telah import ada dan diletakkan di dalam master bins ini. Dan ini adalah timeline yang akan diaktif ataupun dimatikan bila kita klik timeline ni. Lihat ada line warna biru di bawah. Dan di sebelah tengah ni ialah viewer kita dan apa-apa yang kita tukarkan warna akan kelihatan di dalam viewer ini. Jadi kita boleh lihat perubahan warna, perubahan cahaya, semuanya di dalam window ini. Dan di sebelah kanan, ini yang dinamakan Node Editor. Node ni digunakan untuk membina setiap warna grade yang kita perlukan dalam satu-satu masa bagi setiap klip yang kita hendak warnakan. Okay. Dan di bawah ini adalah thumbnails timeline yang menunjukkan setiap klip yang berada di dalam timeline dalam bentuk ikon. Ia tidak menunjukkan durasi ataupun pendek atau panjang klip tersebut, tapi itu boleh dilihat dalam timeline. Bila kita klik timeline ni, kita lihatkan di bawah ini setiap klip mempunyai durasi dia tersendiri. Dan di atas ini ditunjukkan dalam bentuk ikon ataupun satu gambar pegun saja. Okay. Dan di bawah sebelah kiri adalah 3 palette ataupun warna yang kita boleh gunakan untuk mengubah warna video kita. Salah satu daripadanya ialah color wheels. Okay. Di sini kita ada curve dan di sebelah kanan kita ada keyframes. Jadi di sini adalah di mana kebanyakan daripada perubahan warna atau grade warna yang boleh kita lakukan di sebahagian bawah dalam color page ini. Jadi untuk menukarkan ataupun merubahkan kita punya layout, kadang-kadang kita perlukan membesarkan atau mengecilkan window kita. Kita hanya perlu klik ataupun kawasan yang ada kawasan tegak ni kita boleh tarik, ataupun di sebelah bawah sini di mana mana-mana window yang kita boleh ubah, dia akan merubahkan layout ataupun window. Sekiranya kalau tidak cukup tempat, kita boleh turn off ataupun aktif matikan seperti clips, notes dan sebagainya di sini untuk memberikan lebih ruang semasa kita buat grade warna tadi. Jadi mari kita mulakan untuk klip yang pertama. Okay. Contoh untuk klip pertama ini, kita ada beberapa cara yang kita boleh mulakan untuk mewarnakan klip ini. Mula-mula sekali kita akan mulakan dengan primary grading ataupun yang asas sekali, di mana kita membuat perubahan kontras berdasarkan klip yang ada di dalam viewer kita ataupun timeline. Jadi untuk memulakan perubahan kontras, kita akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai scopes. Now scopes ini boleh diaktifkan di dalam keyframe viewer di dalam ikon yang kedua ini. Jadi kita di dalam scopes ni kita ada beberapa jenis scopes. Kita ada parade scope,
kita ada waveform, kita ada vector scope, ada histogram dan sebagainya. Jadi untuk membetulkan kontras ataupun luminance dalam video kita, kita boleh gunakan waveform monitor sebagai guide ataupun kita punya panduan untuk memantau warna-warna yang kita ubah di dalam klip tersebut. Jadi untuk klip pertama ni, saya akan klik looping button di sini supaya setiap kali bila saya play, tekan spacebar, video ni akan sentiasa bermain secara loop. Mantau, jadi senang untuk saya melihat apakah perubahan yang berlaku. Saya akan offkan timeline dan juga clip view supaya lebih banyak ruang untuk kita lihat apakah perubahan yang kita ingin lakukan. Jadi untuk pertama, primary grading, kita akan mulakan kepada normalization ataupun membetulkan warna hitam dan putih sesuatu gambar itu. Contohnya di sini, berdasarkan waveform monitor, kita dapati bahawa gambar ini tidak terlalu terang atau tidak cerah dan ada sedikit malap ataupun warna dia kurang cerah. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah di dalam waveform ini, contohnya saya perlu hanya untuk melihat apa yang dipanggil sebagai luminance. Saya akan klik di atas ini. Dalam RGB ni saya akan klik Y, maknanya luminance. So saya akan melihatkan percayaan kepada hitam dan putih sesuatu video itu. Saya tak perlu tengok RGB value. Di dalam luminance value ni, saya juga boleh terangkan traces. Titik-titik putih ini adalah yang dipanggilkan traces. Jadi saya boleh terangkan traces untuk melihat atau memantau di mana putih dan hitam dan video saya. Reticule ni adalah line warna orange ini. Di dalam saya boleh terangkan dan gelapkan sekiranya saya perlu. Okey, dan selepas tu saya boleh klik semula di luar untuk melihat waveform ini. Jadi untuk memulakan perubahan warna ini ataupun kontras, saya akan gunakan lift gamma gain master wheel di bawah ini untuk mengubahkan kontras tadi. Jadi kalau saya gerakkan bahagian lift slider di bawah ini ke kiri, kita lihat bahawa lift akan menggerakkan bahagian yang gelap ataupun bahagian shadow ke bawah arah nombor kosong ini. Okey, di bawah ni kalau kita lihat, kosong ni adalah kegelapan ataupun shadows, dan di atas ni 1023 adalah kecerahan ataupun whites. Sebenarnya hitam dan putih kita tidak boleh berada di luar kawasan ini kerana ini akan menyebabkan clipping ataupun data yang tidak wujud di dalam gambar. Jadi kita harus mengekalkan mereka di dalam kawasan ini. Jadi untuk kali ini saya akan meletakkan lift dia lebih kurang di bahagian 128, line kedua. Dan di bahagian gain, saya akan tarik naik supaya kecerahan itu akan naik sampai saya rasa ia lebih menarik dari sini. Okay. Jadi saya akan gerakkan lift dan gamma. Dan apa yang berlaku ialah ada satu faktor tarik dan tolak, dipanggil push and pull. Di mana bila kita mula untuk menarik sesuatu slider ataupun master wheel, kita akan lihatkan di bahagian midtones dan highlights juga akan bergerak secara langsung. Jadi kita harus membuat kata orang pertukaran. Sama ada kalau saya tarik bahagian shadow, midtones kita akan bergerak dan kita akan tarik semula bahagian midtones untuk mendapatkan semula apa yang kita perlukan. Jadi dia sebagai macam permainan tarik tali. Jadi bila kita tarik sesuatu, kita harus tolak sesuatu semula untuk mendapatkan pencahayaan atau luminance kita semula. Jadi untuk melihatkan apa yang kita dah lakukan tadi, kita boleh bandingkan dengan klik di sebelah kanan atas ini untuk bypass. Okay. Sebelum yang atau sesudah, ataupun kita boleh menggunakan Shift D untuk bypass. Jadi di sebelum gambar asal atau video asal dan selepas perubahan kontras tadi. Jadi dengan menggerakkan slider master wheel dalam bahagian lift dan gain saja, saya telah mendapatkan satu image yang lebih cerah daripada asal. Jadi ini adalah perubahan pertama, iaitu normalization. Jadi bagi saya ini cukup
puas hati dengan apa yang saya dapatkan ni. Sekarang ni saya akan mula menerangkan saturation dia ataupun warnanya untuk lebihkan warna kepada gambar ini. Jadi di bawah ini adalah dia ada adjustment control. Okey, di adjustment control ini ada dua peringkat. Peringkat pertama mengandungi kontras, pivot, saturation, hue dan luma mix. And kedua ada temperature, tint, mid-tone detail, color boost, shadow dan highlight. Jadi untuk mengubahkan saturation, saya hanya perlu klik di dalam perkataan saturation ataupun nombor tu dan klik dan drag ke kanan atau ke kiri untuk membuat perubahan warna tersebut. Jadi kita lihat apa yang berlaku kalau saya klik dan drag saturation ke kanan dan saturation ke kiri. Dan untuk melihat saturation ini, sebenarnya kita mengikut citarasa masing-masing dan supaya tidak keterlaluan. So contohnya saya mungkin nak letakkan dalam 75. Jadi setiap kali kita membuat satu perubahan warna, kita kemungkinan akan terjumpa warna-warna yang tidak sepatutnya wujud. Nah, ini dipanggil color cast. Color cast ni adalah kalau ada cahaya lain selepas kita naikkan kontras dan saturasi kita, ada warna yang terserlah dalam gambar tu. Contohnya macam sekarang ni kita ada kemerahan dalam gambar ni. Jadi di dalam ini kita boleh mengubahkan color cast tu dengan menggunakan color wheel ataupun offset ni supaya kita boleh melawan kepada warna itu. Jadi kalau macam sekiranya ada warna merah, kemerahan, saya boleh bertindak balas ke arah yang bertentangan dengan menarik offset tu di sebelah kanan dan membuang sedikit warna merah tu, dan sekarang saya berbalik kepada gambar yang neutral atau normalize. Jadi kita bandingkan semula Shift D sebelum dan sesudah. Jadi saya rasa saya berpuas hati dengan apa yang saya buat ini. Jadi ini adalah salah satu daripada cara untuk mengubah offset ataupun color cast tadi. Saya akan reset balik offset ni supaya menunjukkan ada cara lain untuk membetulkannya. Di sini saya akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai primary bars. Now, kita akan klik tiga titik ni dan tukar kepada primary bar. Nah, sama seperti color wheels, primary bar dia lebih terperinci kepada setiap channel color dan juga luminance bagi shadow, midtones dan highlights. Jadi mana kita ada lebih terperinci untuk buat perubahan itu. Contohnya kalau misal kata saya ingin membuat perubahan itu yang dalam bahagian merah ataupun biru atau hijau, saya hanya perlu letakkan mouse saya. Kalau kita mempunyai mouse yang mempunyai butang scroll wheel ni, yang dengan mudahnya kita boleh letakkan saja mouse tu di situ dan mungkin kurangkan bahagian merah. Contohnya di highlights ni saya akan kurangkan merah. Saya akan gerakkan scroll wheel ke bawah dan lihat ada perubahan warna merah tu, dan di bawah ini nilainya juga berubah. Sebaik saya tarik dengan scroll tadi. Okay, saya akan klik scroll tu ke bawah atau ke atas mengikut kesesuaian dan apa yang diperlukan dalam gambar ini. Jadi itu adalah salah satu lagi cara untuk membuang color cast ataupun warna yang tempias kepada gambar itu. Jadi sekarang ni ini adalah sebelum dan ini adalah yang sesudah. Dan salah satu daripada cara lebih terperinci untuk memberitahu kita sama ada apakah warna yang tempiasan color ataupun color cast yang ada di dalam gambar ini tempias. Kita juga boleh gunakan color picker di dalam ni. Jadi bila kita right click dan kita boleh tunjukkan show picker RGB value. Nah, picker ini dia sangat berguna kerana dia akan memberitahu sama ada warna kita adakah dia selari, adakah RGB kita selari dan tak jauh daripada antara satu sama lain. Jadi bila kita gerakkan sesuatu tu, kita akan lihat nilai yang sama untuk ketiga-tiga RGB value. Jadi kalau sebelum ini perubahannya pada merah itu lebih ketara, maknanya nilai dia ialah 91 berbanding dengan hijau 86, biru 86, dan bila kita buat perubahan itu, kita akan nampak sekarang nilainya lebih kurang sama dan rata. Ini bermaksud warna kita telah normalize. Jadi kita
cukuplah untuk buat perubahan tadi. Kalau tidak, kita boleh buat perubahan dengan cara menggunakan prime rebar ataupun offset daripada color wheels tadi. Jadi untuk normalization kita sudah selesai. Untuk tu kita akan pergi ke notes editor kita, dan apa yang saya lakukan pada perubahan tadi berlaku kepada satu note sahaja. Di mana kalau kita buat perubahan pada note ini, kita tak perlu lagi buat perubahan-perubahan lain yang ketara pada note yang sama. Atau kerja dia harus diatur secara teliti. Bermakna pada note pertama, kalau saya gunakan dia sebagai normalization atau balancing, saya akan gunakan note yang ini untuk balance saja. Jadi untuk itu saya akan menukarkan nama dia. Okey, saya akan right click dan klik note label dan saya akan tulis ni sebagai balance. Ini adalah hanya untuk color balance, di mana setiap perubahan yang saya buat tadi disimpan di dalam note ini. Untuk seterusnya, saya ingin menambahkan satu lagi note supaya saya boleh buat benda yang kreatif pula selepas ini. Jadi, untuk menambahkan note seterusnya, saya hanya perlu right click, add note, add serial. Add serial note akan menambahkan note kedua kepada note yang pertama tadi supaya signalnya akan ditransfer atau di-pass over kepada note kedua. Jadi apabila kita buat note-note yang berbeza, signal kepada note satu tidak akan buat perubahan sehingga note kedua diubah. Jadi bila kita ada note kedua ni, kita buat perubahan, balance tadi tidak terganggu, bermakna kita akan menggunakan balance note ini dan membuat perubahan atas balance note. Jadi itulah dia atau kerja sebenarnya supaya warna kita tidak menjadi berkecamuk kerana kita buat semuanya dalam satu note. Jadi sebaik-baiknya kita buat perubahan pada setiap note dalam satu-satu masa. Jadi untuk kita akan gunakan satu creative look. Di sini saya akan labelkan, right click, label note dan saya akan tulis creative, di mana saya akan membuat satu perubahan secara kreatif. Berbanding dengan normalization, kreatif memberikan kita lebih banyak cara untuk membuat perubahan. Jadi kita tengok macam mana kita boleh lakukan. Jadi kita boleh dalam creative panel ni, saya akan gunakan saya punya gamma wheels dan mungkin membuat adjustment kepada memberikan kita lebih warna dia. Okay? Jadi saya akan mungkin menambahkan kebiruan sikit. Jadi lebih kepada kebiruan. Di sini saya gerakkan di dalam gamma wheel, dalam note kreatif, bergerakkan ke arah biru supaya saya dapat looks ataupun rupa yang ada blue tint. Dan mungkin di sini juga saya boleh menggunakan contrast slider di bawah ini untuk mendapatkan lebih impact kepada kontras saya. Jadi saya akan klik dan drag untuk menguatkan dan stretch. Nah, kita perhatikan di mana signal pertama di mana dalam balance note, apabila kita balancekan note kita di dalam kawasan atau zone waveform tadi, kita masih ada banyak data lagi yang kita boleh ubah supaya tidak tersekat dengan kreativiti kita. Jadi kalau kita lihat, saya akan gunakan contrast slider ni untuk membuat perubahan. Kita nampak ada lebih banyak data yang masih lagi kita boleh betulkan. Jadi ini kita akan compare dengan tekan Shift D lagi yang kita sebelum sesudah. Dan kita juga boleh buat perbandingan untuk setiap note. So contohnya saya ingin menutup note kedua saja, saya boleh klik nombor 02 ini untuk offkan note itu saja, ataupun dengan shortcut key Command D, okay, untuk offkan note 2 saja, ataupun note-note yang aktif dengan warna merah ini saya boleh offkan warna kotak merah. Saya boleh ini adalah yang balance dan ini selepas creative look. Jadi lebih mudah untuk kita tengok perbandingan di antara setiap note, ataupun Shift D untuk buang ke semua note-note tadi ataupun perubahan yang kita buat secara keseluruhan dan melihat warna asal klip kita tadi. Jadi itu adalah dua step, dan kali ketiga ni saya akan mengubah sedikit mid-tone details kepada creative look ni. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, mungkin saya nak dapatkan kedutan muka badak ni lebih terserlah. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan pergi ke bawah adjustment strip ni
Dan di dalam laman kedua, di sini ada mid-tone detail. Nah, mid-tone detail ni kalau kita gerakkan dia ke kanan atau ke kiri, kita boleh menguatkan lagi kawasan atau kontras yang mempunyai tekstur. So macam corak, kedutan ataupun benda-benda yang ada line ataupun di sini ada akan lebih terselah dalam kontras. Jadi mid-tone details ini membantu membuat corak ataupun lines tadi ataupun garisan lebih terselah. Jadi kita nampak sebelum sudah. So lines tadi lebih terselah berbandingkan sebelumnya dengan perubahan mid-tone detail saja. Tapi kita harus jaga supaya dia tidak terlalu ketara kerana mid-tone details ni juga akan menampakkan dia terlalu dibuat-buat. Jadi macam satu efek yang terlalu keras dan kasar. Okey, saya berpuas hati dan saya boleh gerak kepada klip kedua. Jadi untuk pergi ke klip kedua, saya hanya perlu klik ikon ini dan pergi ke klip kedua. Jadi sekarang kita akan mula sama juga, kita akan buat loop playback dan lihat apakah perubahan kepada klip ini. Sekali imbas kita pandang kepada waveform, kita akan lihat waveform kita tidak berada di bahagian atas, lebih kepada di bahagian bawah. Bermakna gambar ini sebenarnya memang gelap kerana dia di bawah kawasan 640 dan dia tidak ada warna hitam di dalamnya. Bermakna dia tidak mencecah kosong langsung. Jadi kita memulakan benda yang sama, kita akan buat balancing seperti tadi. Tapi kali ini saya akan gunakan teknik lain selain daripada color wheels. Jadi untuk note pertama, seperti yang tadi, saya akan gunakan curve. Di dalam curve tadi sebenarnya kita boleh gunakan sama seperti color wheels. Kita ada kesemua Y luminance RGB. Kita boleh buat perubahan itu di setiap channel ataupun kita boleh gunakan Y ni ataupun luminance saja di dalam bahagian ini. Jadi bila saya menarik luminance di bawah sini ataupun ni bahagian gelap ataupun shadow, perhatikan kalau saya gerak line ini ke kanan, waveform saya akan turun ke bawah. Bermakna ini adalah shadow, dan kalau saya gerakkan atas, ini adalah shadows yang kita naikkan. Dan sama juga bahagian titik atas ini pada garisan, kalau saya gerak ke kiri, bermakna highlight saya akan dinaikkan, dan kita gerakkan ke bawah, highlight saya akan diturunkan. Dan bagaimana pula di bahagian gamma seperti tadi yang sliders kita. Nah, bahagian gamma adalah bila kita membuat satu titik baru di antara tengah line ini. Kalau contohnya saya buat titik di sini, saya klik dan ada timbul satu titik baru. Di sini kita boleh membuat perubahan gamma di bahagian tengah video tadi. Jadi ini adalah cara yang kedua untuk membuat perubahan kontras atau luminance kepada video dengan menggunakan curve. Jadi saya akan buat perubahan atau normalize kepada klip ini mengikut cita rasa saya. Jadi saya akan membuat perubahan yang simple saja untuk normalization ini. Untuk membuat perubahan, so jadi saya akan lihat sebelum, sesudah. Okay, saya akan buat lebih atau gelap sikit kerana ni di dalam bilik yang tidak ada cahaya lain kecuali cahaya matahari dalam tingkap. Jadi kita perhatikan di bahagian tingkap itu, kalau kita tarik terlalu tinggi sangat, kita akan hilang details. Jadi kita berhati-hati supaya tidak hilang details kepada tingkap ini. Jadi this is salah satu cara lagi. Jadi saya dah happy ataupun suka dengan perubahan ataupun normalization ini. Sama seperti sebelumnya, saya akan label, right click label balance. Jadi saya akan play dan saya boleh play full screen dengan menekan command F full screen untuk melihat secara penuh screen saya. Dari dalam konteks saya akan nampak lebih jelas, dan sebaik saya keluar, saya boleh tekan escape dan untuk kembali semula kepada laman color saya. Dan untuk ini saya juga ingin melihat apakah warna yang wujud di dalam frame gambar ini. Tadi kita gunakan waveform untuk melihat luminance ataupun mid-tone, shadow dan highlights kita. Kita boleh juga gunakan parade, scope untuk melihat luminance yang sama tetapi dibahagikan kepada 3 warna tadi, iaitu red, green dan blue. Nah, di sini kita boleh lihat secara amnya
ada warna yang terselah dalam gambar ini. Walaupun monitor kita mungkin tidak accurate secara warna dia tidak tepat, tetapi skop akan dapat menunjukkan warna yang terselah dalam gambar ini. Contohnya kalau kita lihat di bahagian highlights, warna merah ini sebenarnya lagi tinggi daripada warna hijau dan biru. Bermakna dalam gambar ini ada kelebihan warna merah di dalamnya. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita mengenal pasti apakah warna yang ada berlebihan dalam gambar, walaupun monitor kita tidak support ataupun warna-warna yang tidak tepat. Jadi scopes adalah kawan kita yang terbaik. So untuk itu saya akan buat perubahan tu supaya kita nak normalizekan atau balancekan balik untuk membuang warna merah ini. Jadi saya akan klik pada bahagian merah saja sebab saya nak adjust bahagian merah, dan kita akan mengurangkan kemerahan kepada warna merah ini. Jadi bila saya klik di bahagian highlights, saya turunkan, perhatikan curve tadi akan gerakkan bahagian merah saja untuk channel merah. Perhatikan hijau dan biru tidak bergerak. Jadi sekarang saya akan tunjukkan apa yang berlaku sebenarnya. Nampak? Dia perubahan yang sikit saja, tetapi sekarang telah membetulkan warna yang sepatutnya ada dalam visual ini. So jadi saya akan buat full screen, Command F, dan Command D juga berkesan untuk kita lihat sebelum dan sesudah dalam bentuk full screen. Jadi bila kita dalam full screen, kita tekan Shift D, kita boleh lihat sebelum dan selepas digigit warna dengan normalization dan balance tadi. Jadi ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui apakah warna yang ada, color cast yang ada dalam tu, dan menggunakan curve untuk membuat perubahan warna kita. Kalau sekarang kita lihatkan juga bahagian biru, ada bahagian biru di dalam midtones kita mungkin terlalu rendah daripada yang merah dan biru. So apa yang saya boleh buat, saya juga boleh menaikkan bahagian channel biru ni, dan kita akan buat perubahan di bahagian biru supaya naikkan sedikit. Dan seperti saya cakap, kalau kita naikkan sesuatu, kita akan mula untuk menarik balik sesuatu turun dan sebagainya. Saya akan gerakkan balik biru tu, dan kalau sekiranya saya lihat balik dalam konteks gambar sama ada perubahan itu saya berpuas hati ke tidak. Okey. Jadi saya berpuas hati dengan balance ni, jadi saya dah berhenti setakat ini. Jadi ini adalah sebelum dan sesudah. So ini di dalam node balance, which is node yang pertama. Sekarang saya akan membuat node baru. Node kedua. Seperti biasa kita boleh right click ataupun shortcut key untuk menambahkan serial node adalah Option S. Okay, Option S akan juga menambahkan serial node secara shortcut. Dia lebih mudah daripada kita right click dan tambah serial node. Jadi untuk label seterusnya ni saya akan labelkan kontras, kerana saya akan membuat perubahan kontras kepada node kedua. So saya akan zoom out balik, dan kali ini saya akan gunakan curve dan hanya pada luminance saja. Dan apa yang saya akan lakukan dalam kontras kali ini dipanggilkan sebagai S-curve. S-curve ni terkenal dalam zaman filem di mana highlights dan shadow tu ada dalam bentuk S. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya akan buat dua titik di dalam curve ataupun luminance saya. Satu mungkin di sini dan satu di sini. Dan apa yang akan saya lakukan ialah menarik di bahagian titik pertama ni ke bawah dan ke titik dua ini ke atas. Nah, kalau kita lihat apa yang saya telah lakukan ialah saya telah membuat satu yang dipanggil S-curve kerana rupa bentuk dia ialah seperti huruf S. Jadi ini yang selalu ketara dalam grading untuk menampakkan dia selebih seperti kelihatan filem dan sebagainya. Jadi S-curve ini yang terbaik untuk membuat kontras yang lebih efisien untuk menampakkan dia sebagai filem look. Dan kita make sure yang di bahagian belakang tu tidak overexpose. Kalau kita terlalu tinggi sangat, perhatikan di dalam tingkap ni dia dah terlalu overexpose dan akan cecah
putih tu terlalu dekat, jadi kita kena tengok dalam konteks gambar ini dan apakah dia cerah ataupun tidak. Jadi kita kena make sure tidak ada details yang hilang di belakang. Dan sekarang saya akan fokus kepada mid-tone details dalam kontras saya. Kalau kita perhatikan dalam ni, kita punya huruf ataupun nombor di dalam timbang, nombor-nombor ni mungkin tak selalu terselar. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan pergi ke mid-tones detail di dalam adjustment strip dalam laman kedua. Mid-tones detail seperti biasa, saya akan klik dan drag sehingga saya rasa nombor tu akan jadi terang. Perhatikan saya akan gerakkan mid-tones detail ke kanan dan kalau saya ke kiri dia akan jadi blur sikit. Jadi ini bergantung kepada keperluan kita, taklah terlalu besar, tapi saya akan buat lebih kurang dalam 6 point, sikit saja perubahan. Jadi kalau saya zoom in sebelum, okey, sesudah nampak nombor tu, mid-tone details tu sebenarnya menaikkan. Ini bergantung kepada sharpness ataupun detail kepada nombor-nombor yang ada di dalam alat timbang ini. Okey, sekarang saya ingin membuat satu efek apa yang dipanggil cross process. Nah, cross process ni adalah proses filem ketika zaman filem di mana kimia-kimia yang diguna dalam proses filem tu sengaja diterbalikkan. Itu yang dinama dia cross process supaya mendapatkan rupa yang berbeza daripada asal. Jadi kita lihat macam mana kita nak buat cross process. Tapi untuk cross process dilakukan, saya harus menggunakan note yang ada sebelum note kontras tadi. Kerana kontras ni akan memberikan rupa yang lain. Jadi apa yang saya lakukan, saya harus meletakkan satu note sebelum note kontras ni. Untuk melakukan tersebut, saya akan right click, add note, add serial before. Ini bermaksud bila saya buat demikian, note ketiga diletakkan di antara note pertama dan note kedua. Ini lebih mudah untuk kita mengendalikan notes kita, di mana kita nak letak sebelum, kita nak letak sesudah, dengan mengetahui di mana kedudukan notes kita. Jadi untuk note ketiga yang berada di tengah ini, saya akan right click dan label dan saya akan call it cross process. Okay, dan tekan return. Jadi di cross process ni adalah efek yang saya akan buat untuk melupakan dia seperti cross process dalam filem. Dan saya akan pergi ke red channel dan saya akan buat S-curve yang sama juga seperti luminance tadi. Dan kali ini saya akan buat red channel saja, buat S-curve untuk dapatkan cross process look. Ini bermakna kita sengaja menggunakan teknik cross process dalam sesuatu channel. So contohnya channel merah ini saya telah membuat cross process untuk channel merah. Shift D. So ini adalah cross process yang nampak kebiruan sikit untuk dapatkan, dan kemungkinan saya juga boleh gunakan dalam blue channel. Saya boleh reset semula. Saya akan gunakan blue channel dan saya akan buat benda yang sama. Kali ini saya akan buat apa yang dipanggil sebagai reverse S-curve. Nah, reverse S-curve ni saya akan tarik klip yang bawah ni ke atas dan klip yang biru ni ke bawah. Nah, ini juga boleh menampakkan efek cross process tadi dengan lebih pada channel biru. Jadi ini adalah teknik cross process juga menggunakan channel biru saja, iaitu menggunakan reverse S-curve. Jadi kalau saya buat full screen tadi, ini channel biru, Shift D sebelum di gambar asal, dan selepas cross process dan contrast dan normalization dilakukan, ini adalah result yang kita mahukan. Jadi ini adalah 3 step ataupun 3 notes untuk mendapatkan apa yang saya mahukan di dalam klip gambar asal. Jadi untuk kita simpan ataupun warna grade ini supaya kita boleh gunakan di dalam klip-klip lain, saya boleh simpan atau grab stills ini supaya kita dapat gunakan. So, apa yang saya lakukan di dalam visual ini atau viewer ini, saya cuma boleh right click dan grab stills.
Apabila saya grab stills, di dalam gallery, kita akan lihat ada boleh simpan atau stills yang telah di grab sebelum ni 1.2.1. Dan nombor ini ada maksud dia. Bermakna yang nombor pertama ialah nombor track video yang video ini berada, iaitu track pertama. Dan nombor kedua atau nilai kedua ni adalah kedudukan dia dalam timeline. Contoh dia, ini adalah klip kedua. Jadi nombor 2 tu akan menandakan yang ia berada klip sebagai klip yang kedua. Dan nombor ataupun nilai yang penghabisan adalah versi grade warna yang kita lakukan kepada klip ini. Maknanya klip ini mengandungi versi pertama ataupun satu saja grade yang kita gunakan. Jadi itulah dia nombor yang tertera dalam stills ini. Dan kita juga boleh simpan grade ini dengan menamakan dia. Jadi kita boleh double klik di bawah nombor ini dan kita boleh type cross process. Dan untuk kita menguruskan dia supaya kita tahu apakah stills yang kita savekan, supaya nanti kita boleh gunakan dengan lebih mudah kerana kita kenal nama dia yang kita savekan tadi. Dan untuk itu kita patah balik kepada klip pertama yang klip badak tadi. Jadi kita akan pergi ke klip badak, sama juga. Kita right click, grab still dan kita akan namakan dia blue look. Jadi kita tahu dan kita uruskan kedua-dua klip tadi dan simpankan dia di dalam stills gallery. Nah, di sebelah kiri kalau kita lihat, kita ada stills gallery yang menyimpan gambar-gambar kita. Kita ada juga sidebar. Kalau kita klik sidebar ni, kita turn on, kita ada stills gallery kita di mana kita simpan stills tadi. Dan kita akan juga ada power grade. Power grade adalah benda yang kita simpan supaya kita dapat gunakan untuk projek-projek lain. Jadi kalau grade tu kita ingin menyimpan untuk projek seterusnya atau yang bukan yang sama, kita letakkan stills tu di dalam power grade. Dan juga timeline. Di dalam timelines apakah yang ada setiap grade. Dan apa yang saya akan lakukan ialah saya akan membuat satu album ataupun satu folder baru untuk menyimpan grade-grade saya ni supaya lebih teratur. Jadi saya right click dan add still album. Jadi saya akan namakan sini looks. Double click dan type looks. Oleh kerana dia album baru, tidak ada gambar di situ. Jadi siapa saya akan lakukan, saya just klik dan drag kepada look bin saya untuk mengurus dan mengaturkan kerja-kerja saya. Jadi setiap looks yang saya dah save sekarang berada di dalam album bertajuk looks. Dan still satu ni boleh digunakan untuk benda-benda yang mungkin saya nak simpan secara temporary ataupun sekerat masa saja. Okay. Jadi seterusnya kita akan gunakan teknik apa yang sebagai matching clips. Nah, matching clips ni kalau kita perhatikan klip keempat, kelima dan keenam, saya akan offkan looping dan saya akan playback full screen dan kita lihat ketiga-tiga klip ini. Tekan escape. Nah, kita perhatikan tiga-tiga klip ini tidak mempunyai luminance yang sama. Malah warna dia mungkin berbeza antara satu sama lain kerana dia dirakam pada masa-masa yang berbeza, di tempat-tempat yang berbeza. Benda ni sering berlaku dalam produksi kerana tidak akan ada gambar yang sama yang dirakam pada masa ataupun cuaca yang sama. Jadi masalah dia selalunya kita akan mungkin menghadapi masalah matchingkan warna satu warna ke warna-warna yang lain. Tetapi saya mempunyai cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah color matching ataupun auto matching. Klip kedua ataupun klip tengah di antara tiga klip ni, iaitu klip nombor 5, mempunyai luminance ataupun kecerahan yang saya suka. Warna-warna yang lain. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya mahukan klip yang depan dia untuk match dengan warna klip ini. Untuk melakukannya, apa yang saya lakukan ialah saya akan select klip pertama dan saya akan klik kanan atau right click, dan short match to this clip. Nah, bila saya lakukan tu, apa yang berlaku ialah klip pertama akan cuba sedaya upaya menggunakan algoritma dia sendiri untuk match kepada color yang saya select tadi. Menarik kan?
Jadi saya cuba untuk klip yang ketiga. So sekarang sama juga, klip ini saya select dan saya gunakan klip kelima di mana saya akan right click atau klik kanan dan short match to this clip. Okay, ini pilihannya. Dan saya klik kiri. Dan kali ini klip ini sekarang sudah mula matching dengan klip. Jadi bila saya playback ketiga-tiganya, saya secara full screen, kita akan lihat sendiri perbezaan ketiga-tiganya. Okay. Tak seberapa jauh dan kita boleh mulakan untuk meneliti lebih lanjut dengan warna-warna yang lain, tetapi lebih mudah untuk kita. Jadi saya bergerak daripada sini. Jadi selepas auto matching ni, dengan menggunakan mata kita dan juga scopes, kita boleh ubahkan secara kreatif dan sebagainya. Untuk contoh seterusnya, kita akan gunakan klip nombor 8 dan nombor 9. Tetapi lebih mudah. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau saya playback kedua-duanya secara full screen, di klip 8 dan klip 9, kita akan nampak ada warna yang ketara. Kalau berbanding tadi kita akan nampak perubahan tu secara auto matching. Kali ini kita akan menggunakan mata kita dan juga scope untuk membantu kita membuat matching tersebut. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya kemungkinan suka dengan klip nombor 9 ni. Jadi saya akan simpan berbanding stills ini sebagai reference. So jadi saya akan right click, grab stills, dan saya akan simpan klip stills ini dalam stills 1 sebagai reference. Ini adalah terbaik untuk menamakan dia sebagai reference supaya saya tahu klip ni ataupun stills ni tidak diperlukan nanti untuk saya gunakan sebagai color grade, kerana saya tidak buat perubahan apa-apa kepada klip ini, hanya menyimpan dia sebagai color reference supaya saya berdapat buat perbandingan di antara dua klip. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ialah saya pergi ke klip nombor 8 dan saya akan double click, dan secara aktifnya kita akan dapat apa yang dipanggil sebagai split screen. Nah, split screen ni boleh diaktifkan di sini, ataupun bila kita just double click saja reference tadi, kita boleh dapatkan image reference tadi bersebelahan kedudukan dengan klip yang kita sedang buat perbandingan. Dan kita boleh klik line menegak ni untuk mengubahkan lokasi split screen tadi sama ada lebih ke kiri atau kanan, atau kita juga boleh tukarkan menjadi mendata, sama ada menegak atau mendata. Jadi kita buat pilihan tu berdasarkan apa yang kita mahu bandingkan. Jadi contoh di sini, bila kita buat perbandingan tersebut, kita juga dapati bahawa di dalam parade scope ini, kalau kita lihatkan parade scope, bila saya gerakkan line ini, kita perhatikan juga di dalam parade, dia terbagi kepada dua bahagian. Bermakna parade scope tu membaca bahagian kiri dan juga bahagian kanan klip tadi. Jadi ini memudahkan kita untuk membuat matching kepada klip. Jadi kita lihatkan parade scope di dalam bahagian highlights, di sebelah kanan dia mempunyai kurang biru berbanding dengan klip yang sebelah kanan. Jadi sebelah kita lihat sini, bahagian kiri, biru kebiruan dia adalah lebih menyerlah berbanding dengan gambar yang kanan. Jadi kita perlu mengubahkan gambar yang kita nak adjust ni supaya dia kurang daripada warna biru tadi. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan gunakan curve editor dan juga mengubahkan kawasan bahagian merah tadi, kebiruan dia biru, adalah lebih, dan kita akan mula gerakkan biru tu supaya kurangkan biru. Saya akan kurangkan biru supaya gambar dia akan matching di dalam bahagian highlights tadi. Okay. Dan juga merah, channel merah, supaya kita dapat menaikkan balik merah tadi mengikut merah yang di sebelah kanan. Jadi bila kita lihat dengan menggunakan scope sini, kita boleh dapat membandingkan bentuk dan rupa bahagian. Dan saya tidak melihat gambar tadi, hanya menggunakan curve dan juga scope untuk menilai dan juga memantau apakah warna saya supaya dapat persamaan antara satu sama lain. Dan sekiranya saya melihat kepada skrin sekarang, lihat apa perbezaan dia. Okay. Sebelum, sesudah. Untuk klip sebelah kanan sekarang dah lebih kurang sama dengan apa yang klip di sebelah kiri ada. Rupa dia ataupun matching dia sudah berbanding dengan sebelumnya. Jadi kita lihat secara konteks full screen. Kalau saya tengok full screen sekarang, ni klip nombor 8.
Jadi tidaklah begitu ketara seperti sebelumnya kerana dengan matching shot kita dah buat ni, apa-apa perubahan yang kita buat selepas ini tidak akan jadi ketara kalau kita buat perubahan kepada looks dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada contoh atau step yang kita boleh lakukan ialah dengan membuat matching shot dulu sebelum kita bergerak kepada benda-benda lain seperti benda-benda kreatif dan sebagainya. Jadi untuk klip 8 saya akan menambahkan satu serial note baru. Ini adalah yang balance clip, jadi saya akan labelkan dia balance. Membuat matching shot dulu. Okay. Dan saya akan tambahkan satu note baru, option S. Okay. Dan saya akan namakan dia contrast. Selepas saya buat matching shot tadi, saya tidak akan ganggu note yang sama. Saya akan gunakan note yang lain untuk mengubahkan kontras. Jadi saya gunakan note kontras ni dan mengubahkan dia dengan menukarkan kontras menggunakan slider ataupun master wheel. Saya akan menggunakan waveform monitor dan mengubahkan kontras mengikut cita rasa saya. Okay. Jadi selepas saya menggunakan kontras ini, saya berpuas hati. Apa yang saya boleh buat ialah saya boleh copy kontras ni dan paste kepada klip yang seterusnya. Jadi apa yang saya boleh buat, saya tekan Command C kepada kontras dan kepada klip yang seterusnya, oleh kerana saya tidak buat apa perubahan, saya selalunya tidak akan ganggu note yang pertama walaupun saya guna as reference. Jadi saya akan tambah klip kedua dan saya akan paste atau Command V untuk paste kontras tu kepada klip kedua. Jadi sekarang kedua-duanya warna yang sama kerana kita telah balancekan dia lebih awal daripada kita cuba untuk mendapatkan benda-benda yang kreatif kemudian. Jadi ini adalah salah satu atur kerja yang kita harus ikut, iaitu kita perlukan match shot dulu dan kemudian barulah kita boleh ubah apa-apa yang kita boleh ubah dalam kontras dan sebagainya. Jadi kita notice dah bekerja dan kita tidak memantau berapa banyak klip yang kita telah grade, berapa klip yang kita belum grade. Salah satu daripada caranya ialah untuk memantau dari menggunakan clips ini. Jika kita klikkan clips di bawah ini, apa yang kita boleh lihat ialah kita boleh membuat kumpulan-kumpulan yang kita nak lihat ataupun kita nak sembunyikan. Contoh dia, saya ingin untuk melihat klip-klip yang sudah di-grade. Saya klik graded clip. Di sini, Resolve akan menunjukkan saja apa-apa klip yang hanya telah di-grade saja. Dan kalau saya pilih clips yang ungraded clip, kita boleh tahu yang ada lagi 2 klip yang saya belum grade. No, ini memudahkan kerja saya, terutama kalau saya kerja dengan clips ataupun filem-filem yang panjang. Jadi kita mungkin terlepas pandang sama ada certain klip yang dah di-grade atau tidak. Ini adalah salah satu daripada cara untuk melihat sama ada apa yang kita boleh pantau, sama ada yang sudah di-grade ataupun yang belum di-grade lagi. Jadi ini adalah satu cara daripada dia. Dan salah satu lagi cara juga ialah untuk meletakkan flags ataupun dia seperti marker tetapi dia panggil flag. So contoh dia, misal kata saya ingin meletakkan klip kedua dan ketiga ini, saya akan letakkan flag dengan menekan huruf G untuk meletakkan flag berwarna biru ni. Dan saya boleh double click flag tu dan menukarkan warna yang saya mahukan. Contohnya saya mungkin hendak warnakan hijau. Dan sama juga saya boleh klik klip seterusnya, saya boleh tekan G dan warnakan hijau juga. Ataupun saya boleh label beberapa klip. Contohnya mungkin saya hendak yang ini dan yang ini. Dengan menekan butang command, saya boleh pilih 2 klip yang berjauhan dan tekan G dan kedua-duanya akan dilabel secara langsung. Jadi sekarang saya ada 4 klip yang telah diletakkan flag dan saya boleh gunakan clips tadi dengan menukarkan pada flag clips. So flag clips saya boleh pilih ialah sama ada saya nak yang hijau. So yang hijau saja akan timbul ataupun mungkin yang hijau dan merah. Adakah yang merah ataupun yang hijau dan ataupun yang biru saja. Mungkin yang biru saja, flag biru saja. So yang biru saja pun akan timbul atau saya boleh pilih biru dan hijau.
Okay. So itu antara kita boleh pilih sama ada biru dan hijau boleh dipilih sekali. Okay. So nampak saya pilihkan biru dan hijau untuk tertera sahaja di dalam thumbnails timeline ni, dan yang lain semua disembunyikan oleh Resolve. Nah, seterusnya ialah teknik apa yang dipanggil sebagai secondary color correction. Jadi tadi kalau primary color correction kita ubah kepada keseluruhan klip ataupun image itu daripada color cast, white balance dan sebagainya. Kali ini secondary color correction kita menumpukan warna kepada sesuatu kawasan sahaja pada sesuatu image itu. Contohnya benda timbang ni, kita nak buat perubahan kepada permukaan dia. Jadi apa yang saya lakukan di sini, saya boleh meletakkan satu note baru. Selalunya saya akan letak satu note baru selepas ataupun sebelum terpulang kepada kehendak kita. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan right click, add note, add serial note selepas cross process. Okay. Ataupun kita boleh letakkan sebelum cross process. Okay, misal kata saya nak letak sebelum cross process, sama juga kita boleh right click, add note, add serial before. Bermakna saya akan letak sebelum cross process. Nah, di sini saya boleh labelkan dia sebagai window kerana saya akan gunakan teknik window grading. Sama juga window grading ni kita boleh menggunakan alat di sini yang di bahagian ketiga, di mana bentuk-bentuk ini boleh membantu kita untuk memilih kawasan yang kita hendak membuatkan perubahan tu. Contoh dia, saya akan klik bentuk bulat ni dan kelihatan bentuk bulat ni akan timbul di dalam viewer kita, dan kita boleh adjust kepada saiz dia, sama ada kita nak dia lonjong menegak ataupun melintang dan sebagainya. Dan line warna merah ni, dot merah ni ialah untuk melembutkan lagi line tu supaya tidak ketara. Nah, pemilihan ini bergantung kepada apa yang kita perlukan dalam gambar kita. Contohnya kalau misal kata saya hendak lihat apa yang dipilih dalam ni, saya boleh tukar kepada highlight mode atas ni. Ini adalah pemilihan dia yang dibuat dalam bentuk bulat tadi. Jadi sekiranya saya membuat perubahan sekali lagi untuk Windows tadi, saya boleh klik power window di bawah ini dan buat perubahan tadi dengan mudah. Saya boleh tukar kepada adjust ataupun gerakkan saiz bergantung kepada keperluan kita. Jadi saya akan adjust baik-baiknya untuk membuat perubahan ini. Dan saya juga boleh memusingkan bentuk ini supaya dia lebih jelas. Dan sebaik saya buat ni, apa-apa perubahan yang saya lakukan sekarang seperti gamma, gain ataupun sebagainya berlaku kepada dalam bentuk itu sendiri. Jadi contohnya kalau saya buat perubahan kepada masa bentuk ni, dia akan buat perubahan kepada dan sebaik kawasan bulat itu sendiri, di dalam kawasan itu bulat. Ini yang dinamakan secondary color correction. Tapi saya perhatikan kalau saya playback, bulat tu dia tidak mengikut pergerakan timbang contohnya tadi. Kerana kita perlu apa yang dipanggil sebagai tracking. Jadi pada visual ya, kali ni kalau kita lihat bulat ni dan saya tekan play, alat timbang tu sekarang sedang bergerak, tetapi Windows tadi atau bentuk bulat tadi tidak bergerak sama. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya akan klik track di sini dan saya akan klik track forward. Dan sekarang daripada frame pertama, klik track forward, Resolve akan cuba sedaya upaya untuk melekatkan window tadi kepada image kita dan ikut dengan pergerakan dia. Jadi kalau saya buat full screen ini, kita lihat sekarang alat timbang kita dah lebih cerah daripada biasa, bahagian tengah dia, dan bentuk tadi kelihatan terikut sekali dengan pergerakan timbang kita. Jadi itu adalah salah satu daripada teknik dipanggil secondary color correction, di mana kita menggunakan power window untuk membuat perubahan kepada beberapa bahagian kawasan di dalam image kita tadi. Seterusnya, saya akan gunakan qualifier sebagai, itu adalah salah satu daripada teknik untuk saya menubahkan warna air ini. Qualifier ini digunakan untuk memilih warna-warna yang kita hendak ubah. Contohnya, saya hendak ubah air warna hijau ni supaya dia jadi biru. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan buat note kedua, option S, dan saya akan membuat tukar label dan cakap blue water.
Okay, sebab saya akan tukarkan ke warna biru. Dan apa yang saya lakukan ialah untuk membuat qualifier, apa yang saya lakukan ialah saya akan klik dan drag qualifier, klik dan tekan mouse kita, drag sebanyak mana yang kita boleh kepada kawasan hijau yang saya nak ubah tu. Dan untuk melihat perubahan tadi, saya klik highlight mode ni dan kita lihat sebaik saja saya klik highlight mode ni, banyak kawasan hijau tu telah dipilih oleh qualifier eyedropper tadi supaya kita dapat mengemaskinikan dia. Kita akan tukar kepada black and white mode. Dalam sini kita boleh tukar highlight tu black and white dan kita akan lihat sebenarnya belum kemas lagi hitam putih kita. Kita boleh adjust ataupun buat perubahan itu di dalam kita punya hue, saturation dan luminance kita. Contohnya, saya boleh tarikkan luminance saya ataupun hue saya lebih kepada lebarkan warna dia, seperti menarik warna ni supaya kelihatan titik-titik hitam tadi hilang. Dan di dalam selection range ni, di matte finish ni, saya boleh bersihkan dengan denoise untuk membersihkan dia. Dan selepas saya berpuas hati dengan clean up proses tu, apa-apa yang saya buat perubahan kepada klip ini sekarang akan terjadi hanya kepada color yang telah di-qualify. So, saya akan gunakan color curve ini dan menukarkan warna kepada warna biru dengan menarik blue curve ni naik. Kita lihat, warna biru tu hanya akan efek kepada qualified color saja. Jadi, kalau saya playback sekarang, lihat warna hijau tadi tidak ada lagi dalam air dan sekarang menjadi warna kebiruan. Jadi ini saya akan tekan Shift D untuk melihat sebelum. Ini sebelumnya. Dan Shift D untuk lihat selepas. Jadi ini adalah cara untuk secondary color correction dengan menggunakan qualifier tadi. Selalunya kalau kita buat gambar-gambar untuk jadikan dia hitam putih, banyakkan orang akan buat just turunkan saturation kepada kosong dan itu saja black and white. Tetapi kita tidak ada kuasa untuk mengubahkan setiap warna atau channel supaya kita dapatkan black and white yang sempurna. Jadi saya akan reset dengan double clicking saturation tu. Apa yang saya akan gunakan di sini ialah saya akan gunakan apa yang dipanggil sebagai RGB mixer. Okay, di sini sebelah kiri color wheels RGB mixer dan di bawah RGB mixer ni sekiranya saya tekan monochrome, video ni akan bukan jadi black and white tetapi yang baik ialah kita mempunyai daya untuk mengubah setiap channel untuk mendapatkan black and white yang lebih sempurna ataupun lebih berbeza berbanding dengan hanya menurunkan saturation. Jadi ini adalah satu-satu teknik bagaimana untuk membuatkan black and white kita lebih menarik berbanding dengan hanya menurunkan saturation saja. Jadi monochrome mode dalam RGB mixer boleh membantu kita untuk membuatkan kerja-kerja yang lebih terperinci untuk membuat black and white dan sebagainya. Dan akhir sekali, bagaimana untuk menggunakan grade-grade yang kita telah apply kepada satu image kepada image-image yang lain. Contohnya, kalau misal kata saya hendak menggunakan grade yang sebelum saya buat ini kepada klip yang seterusnya, okay, saya akan reset ataupun saya akan right click ke mana-mana grade yang saya tak perlukan dan sekiranya saya perlukan untuk rupa ataupun grade yang saya perlukan, contohnya cross process ini, saya nak apply kepada klip seterusnya, apa yang saya boleh buat ialah right click, apply grade dan saya akan dapat rupa cross process kepada klip yang seterusnya dengan lebih mudah. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita save still dan kita apply grade-grade yang lain kepada clips-clips yang seterusnya. Dan akhir sekali, kalau kita gunakan export still, efek still untuk diberikan kepada editor-editor lain, apa yang kita boleh lakukan, kita boleh right click, kita boleh export dan kita boleh simpankan blue look ini mungkin ke dalam desktop dan dia akan disavekan kepada dua file di desktop iaitu .dpx dan .drx supaya kita boleh import semula di dalam DaVinci Resolve, kemudian dia boleh gunakan sebagai looks untuk kita copy ke dalam desktop klip-klip yang seterusnya. Jadi itulah sedikit tentang menggunakan
laman color di dalam DaVinci Resolve, dan sekiranya anda ada permasalahan menggunakan color dan sebagainya, sila layari laman Blackmagic Design ataupun aktifkan diri dalam forum-forum laman Blackmagic Design dan untuk bertanyakan lebih lanjut kepada para pengguna yang lain dan juga trainer-trainer yang ada di dalam itu. Jadi untuk itu, sekian saja untuk kali ini dan terima kasih.